ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معشر الحاضرين المسلمين اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, pertama kali marilah sama-sama kita memperbarukan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setelah seminggu kita mendengar perintah takwa, maka kita akan jadi tawa. Maka pada hari Jumaat yang mulia ini, mari kita memperbarui semula. Semoga takwa kita akan subur insya-Allah. Baiklah, pada hari Jumaat yang mulia ini, teringatlah kita bahawa tidak berapa hari lagi kita akan menghadapi bulan Zulhijjah. Berarti kita ada di hari ini duduk di antara 2/10 yang berkelebihan. Mana dia 2/10 yang kelebihan? Baru-baru ni kita berada di 10 akhir Ramadan Al-Mubarak. Satu yang sangat lebih. Kerana 10 akhir Ramadan Al-Mubarak baru ni kita ada dengan iktikaf sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama beriktikaf mencari Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan ada di 10 akhir Ramadan baru ni. Kemudian ada pula di sana iaitu keluar zakat fitrah untuk membersih diri daripada dosa-dosa. Maka kebaikan-kebaikan ini ada pada Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 akhir. Kemudian selepas daripada selesai bulan Ramadan, Allah Ta'ala jamin pula melalui Ramadan Al-Mubarak yang diakhiri dengan 10 akhir baru-baru ni, Allah Ta'ala jamin untuk bagi hamba dia untuk mendapat takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Tuhewi garanti mudah-mudahan kamu akan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi baru ni kita sudah dapat takwa. Maka 10 akhir Ramadan yang berkelebihan itu, kalau kita tengok Allah Ta'ala bagi kelebihan di sebelah malam. Di sebelah malam. Kerana Lailatul Qadar tu berlaku balik malam. Manakala 10 awal Zulhijjah yang tak berapa hari lagi kita akan bertemu, iaitu satu kelebihan yang lain. Kelebihan yang lain di mana Nabi kita telah memberi jaminan bahawa 10 awal Zulhijjah ni adalah kelebihan Tuhan nak ganda pahala ibadat melebihi daripada pahala jihad. Kecuali orang berjihad yang mati syahid di medan, baru dia lebih. Sebagaimana hadis sahih kita yang selalu kita dengar. Acak kita dengar hadis ni, iaitu ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'asharah. Tidak ada amalan-amalan soleh yang lebih dikasihi, disukai kepada Allah
daripada ini hari yang 10, iaitu 10 awal Zulhijjah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah berjihad itu fisabilillah itu pahala lebih besar? Jawab baginda, walal jihad fisabilillah, tidak juga berjihad fisabilillah tak lebih berbanding dengan amalan di 10 awal Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Melainkan orang yang keluar berjihad dengan diri sendiri dan hartanya, maka dia tidak kembali lagi, mati syahid di medan. Barulah lebih daripada orang yang beramal soleh di 10 awal Zulhijjah. Hadis sahih Al-Bukhari. Berarti kita loloning manusia yang bertuah lah. Allah Ta'ala duk taruh umur kita duk di celah-celah antara dua kelebihan tadi. Kelebihan 10 akhir Ramadan kita lalu mari dah, dan kita telah dapat sifat takwa, dan tidak berapa hari lagi, 2 minggu lebih-lebih lagi kita akan bertemu, akan terima dengan 10 awal Zulhijjah pula, yang Allah Ta'ala janji nak ganda pahala amal soleh melebihi berjihad fi sabilillah. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tengok hak ni kelebihan hak 10 awal Zulhijjah ni, Allah Ta'ala bagi kelebihan 11 siang hari. Manakala 10 akhir Ramadan dulu kelebihan di sebelah malam, manakala hak 10 awal Zulhijjah ni kelebihan dia iaitu di siang hari. Kerana ada pada 10 awal Zulhijjah ni ada hari tarwiyah, hari persiapan nak pergi haji. Hari ke-8 tu dia panggil hari tarwiyah. Kemudian diikuti dengan hari Arafah. Hari Arafah hari yang puasa sunat Arafah, Tuhan apung dosa 2 tahun. Kemudian Tuhan merdeka hamba yang telah wajib ke neraka lebih ramai daripada hari-hari yang lain. Itu hari Arafah yang ada pada 10 awal Zulhijjah. Kemudian diikuti pula dengan Idul Adha, hari raya Gerban. Hari Gerban pula. Kelebihan ada di situ. Berarti umat Islam kena buat persiapan untuk cedek menate udhiyah, menate untuk dia nak gerban demi nak mendamping diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita berdoalah kepada Allah semoga Tuhan wi sihat lagi, panjang umur lagi, widai dengan 10 awal Zulhijjah yang berkelebihan. Mudah-mudahan kita akan dipilih menjadi hamba yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, manakala kita berada di masa-masa yang berharga ini, di celah-celah 10 kelebihan ini, kita duk celah-celah ni, kewajipan kita tu apa dia? Sementara nak menyambut 10 awal Zulhijjah. Di antaranya satu, kewajipan kitanya mesti memelihara dan menjaga takwa yang kita dapat dari sebalik Ramadan Al-Mubarak dulu. Takwa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita di sebalik kita puasa. Sekali dengan amalan-amalan puasa, daripada tarawihnya, baca Qurannya, iftarnya dan sebagainya, maka Allah Ta'ala bagi takwa. Takwa ini adalah asas dalam hidup. Asas ni tapak hidup manusia di bumi. Sehingga orang tak Islam sekalipun, kalau tak ada takwa, maka dia tak jerejak hidup. Seolah-olah kata kalau kereta tak ada enjin. Kalau orang tu badai tak ada roh, jadi mayat jalan kalau tidak ada takwa. Hidup dia tak arti serupa dengan nate je kalau orang yang tidak ada takwa. Kerana takwa ni asas kepada hidup manusia, iaitu tunye kepada akal yang Allah Ta'ala bagi. Maka takwa ni apa dia? Takwa ni kita selalu dengar takwa, tetapi secara dalam, secara langsung kita tak erti makna dia.
Mari kita tengok para sahabat dia tafsir balah mana. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal yang banyak juga riwayat hadis, dia sebut, dia kata takwa ni ayyuta'a fala yu'sa. Bahawa seorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak maksiat, tidak deraka langsung. Segala perintah Allah Taala dia taat. Wa yuzkara fala yunsa, dan dia sentiasa ingat kepada Allah Taala, tidak lupa-lupa. Ingat ketua. Kalau terlupa ketua, Allah Taala tu tua kita kerana dia jadi kita. Dia bela kita, dia bagi rezeki kita, dia tua. Kalau tak kenal, tak ingat ketua ke, tak ada arti. Sebagaimana nate hak demo pera. Nate tu lebih ingat. Beruk dia lebih ingat kepada tuai dia. Lembu kubar dia lebih ingat kepada tuai dia. Maka kita Allah Ta'ala tuai kita. Tiba-tiba kita lupa. Bila kita lupa, maka bahaya kembali kepada kita. Dalam surah Sejadah tu. Nah, apabila lupa ke, inna nasinakum. Tuhan pun buat lupa kita. Fazukul azaba bima kuntum ta'malu. Maka merasalah seksa dengan apa yang kamu kerja. Dan kita terlupa kepada Allah Ta'ala, kita kerja perkara yang deraka kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Dan kata Ibnu Mas'ud lagi, takwa tu wa yushkar fala yukfar. Dan selalu bersyukur kepada Allah dan tidak kufur nikmat sama sekali. Jadi Ibnu Mas'ud beri 3 takrif kepada takwa. Taat, sama ada perintah suruh, sama ada perintah larang, tidak deraka. Dan sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, tidak lupa. Lagi pula selalu bersyukur di atas nikmat, tidak kufur kepada nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Itu takwa. Manakala Sayyidina Umar pula radhiyallahu anhu, dia bertanya Ubaid. Dia tanya sahabat. Umar ni khalifah yang kedua. Khalifah yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agama Islam itu menjadi mulia dengan sebab Umar. Lalu dia tanya, wahai Ubaid, apa arti takwa? Ubaid memberi jawab kata, pernahkah tuan hamba berjalan di dalam hutan yang ada duri? Jawab Umar kata, ya. Dia pernah berjalan dalam waktu duri. Tanya Ubaid pula, bagaimana tuan hamba lakukan? Buatlah mana jalan dalam hutan berduri? Jawab Umar, dia kata, aku beringat-ingat nak jijak selakah-selakah tu, aku tengok wicerak takut jijak duri. Maksud bahasa kampung. Nah, jadi penamu kena beringat-beringat jalan dalam hutan yang ada duri. Jawab Ubaid, dia kata, begitulah takwa. Perjalanan hidup kita tu duk beringat-beringat takut gilanggar perintah Allah SWT. Perintah Tuhan tu ibarat duri. Kalau tak beringat, gejeluh salah penamu deraka kepada Allah Ta'ala, maka itulah salahnya. Maka duk beringat-beringat takut taksir, takut langgar perintah Allah Ta'ala. Itulah takwa di sisi Ubaid bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Manakala yang ketiga pula, ta'rif takwa di sisi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita ambil hak sahabat saja, kerana demo ni sebagai contoh ahli syurga. Nah, Sayyidina Ali dia kata, takwa ni ialah al-khawfu minal jalil. Takut kepada Tuhan yang Maha Agung. Takut ke Tuhan. Tak berani deraka, tak berani langgar sikit habuk. Wal amalu bitanzil, dan beramal dengan ajaran yang diturun, iaitu Al-Quranul Karim. Ni takwa. Nah, takut ke Tuhan, beramal dengan Quran, waridha bil qalil, dan redha dengan rezeki yang Tuhan bagi walaupun sedikit. Tuhan bagi sedikit, dia redha. Tak ada nak tomok,
tak ada nak berlebih-lebihan. Nanti kalau tak reda pula, setengah-setengah orang tu dia terkalu, dia tak kaya, tak boleh makan harta banyak macam Qarun, macam Firaun, dia tak boleh nak taat kepada Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Maka akhir Qarun kaya sekalipun pun tak taat, bahkan deraka kepada Allah Taala. Sebab tu kena ar-ridha, kena redha. Dan akhir sekali di sisi Sayyidina Ali, wal isti'dad li yaumir rahil, dan buat persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Yaumur rahil, hari perpindahan, iaitu hari kiamat. Itu takwa di sisi 3 orang sahabat-sahabat yang terkenal. Maka cukuplah kita untuk sama-sama nak kenal secara ringkas. Berartinya kena patuh taat kepada Allah SWT, junjung perintah, serta tidak lupa kepada Allah Ta'ala, dan selalu bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kita sudah milik takwa macam ni, macam yang disebut tadi, maka kita naik peringkat jadi al-muttaqin, orang-orang takwa. Jadi naik peringkat al-muttaqin. Maka orang al-muttaqin ni adalah orang yang paling baik, paling mulia dan termulia di sisi Allah SWT. Kerana Tuhan sebut di dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu, dari kalangan kamu, hak mulia di sisi Allah lah, ialah atqakum, orang yang paling takwa. Siapa dia takwa tinggi, hak tu hak paling mulia di sisi Allah SWT. Tapi kita tak nampak hak sini, kita cari mulia di sisi manusia. Ini tempat silap. Na'udzubillah min zalik. Bila kita ada takwa, Quran memberi kepentingan di dalam dalam Al-Quran, kata ulamanya disebut lebih daripada 300 kali. 300 kali sebut dalam Quran mengenai takwa dan al-muttaqi. Sekali dengan mustaqatiha, iaitu hak sebut-sebut hak berubah daripada takwa tu. Takwa, muttaqin, ittiqa, semua tu perubahan dia lebih daripada 300 kali disebut. Oleh itu, apabila kita ada takwa, kita jadi sebaik-baik hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Tuhan suruh bekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kerana sebaik-baik bekal ialah takwa. Bekal hidup di dunia sama telah, dan bekal hidup di akhirat nanti juga kena takwa. Dan takwa ni pula jalan keluar dalam hidup. Kita hidup ni ada kesulitan, ada kesalahan, maka jalan keluarnya ialah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah At-Talaq ayat 4. Siapa-siapa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala jadikan baginya jalan keluar. Ada jalan, ada tangong jalan keluar. Kesepitan hidup dia, susah serabut dia, kesulitan lekat hutan banyak dia, jadi rusing, jadi kriak, jadi apa sebagainya. Kalau dia bertakwa, ada jalan keluar. Dan lain-lain lagi. Allah Ta'ala akan jadi jalan keluar. Alhamdulillah. Dan yang ketiganya, Allah Ta'ala ampun dosa. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Surah At-Talaq juga ayat 5. Siapa dia bertakwa kepada Allah, nescaya Allah ampun dosa-dosanya dan memberi pahala yang ganjaran yang besar. Lagi pula, orang yang bertakwa ni Allah Ta'ala tetap bersamanya. Allah Ta'ala duduk balik orang takwa. Balik takwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Surah Al-Baqarah 194. Ketahuilah bahawa Allah itu ma'al muttaqin, bersama dengan orang bertakwa. Dan ayat lain pula, wallahu waliyul muttaqin. Allah tu pelindung bagi orang muttaqin.
Ayat lain pula, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah kasih cinta kepada orang muttaqin. Dan Allah menerima amalan orang takwa juga. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amalan tu ialah daripada orang-orang takwa. Kalau orang tak ada takwa, buatlah kebajikan sebanyak mana pun Tuhan tak terima. Dan akhir sekalinya orang ada takwa ni Allah Ta'ala bagi syurga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan syurga yang lebarnya, luahnya antara langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang takwa. Cuba tengok kelebihan. Oleh itu marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kepada kita supaya kita tetap menjadi orang takwa dan sentiasa membela, pelihara, duk bela, raksa, bahasa saya kata raksa takwa kita sampai kepada akhir hayat kita, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, sifat yang kedua bagi kita yang berada di masa-masa keemasan ni, masa di antara 2-10 kelebihan ni, yang pertama saat ni kita kena raksa takwa kita. Yang keduanya kita kena melagakkan diri kita selaku orang yang bertakwa. Kena tak diri kita jadi orang pesing orang takwa. Jangan jadi pesing orang jahat. Jangan pesing jadi orang zalim. Jangan jadi pesing orang fasik, orang suka buat maksiat. Jangan. Kena letak diri kita jadi orang yang soleh, orang yang suka ke masjid, suka semaya, suka baca Quran, suka berzikir, barulah lagak kita tu selaku orang yang bertakwa. Jadi orang baik, jadi orang juruh dan orang yang bermanfaat kepada orang yang lain. Jangan jadi orang yang menyusahkan orang lain. Kadang-kadang kita apabila kita mari tu orang lain berasa susah hati belai-belai dah. Sebab apa? Nampak kita tu pesing orang-orang jahat, pesing orang ngaruk, pesing orang nak ci orang, nak colek orang dan sebagainya. Jadi orang nampak kita tu susah hati dah. Jangan macam tu. Kita kena jadi orang yang munafa'at. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia ialah orang yang bermanfaat kepada manusia. Dan selalu bergaul dengan orang yang soleh. Ni lagak kita kena duk saing dengan orang soleh, orang yang ahli majlis ilmi, orang yang suka ngaji agama. Kata Imam Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali kata, "Man jalasa ma'al fusaq zadahullahu al-jur'ata 'ala dzunub wal ma'asi." Siapa-siapa dia yang suka duk berkawan dengan al-fusaq, ahli fasik, ahli maksiat, orang yang duk minum arak, orang yang duk main judi dan sebagainya, suka duk saing duk dengan waktu tu, zadahullahul jur'ata 'ala dzunub. Tuhan tambah kepada dia tu jadi berani nak buat dosa, wal ma'asi, dan berani buat maksiat. Kalau tak saing dengan waktu, tak berani nak buat maksiat. Sebab apa? Setan tidak menggesa, setan tidak tekan, tak ajak. Wa man jalasa ma'as salihin, dan siapa-siapa yang duk berkawan dengan orang-orang soleh, zadahullahul wara'a wat ta'ah. Tuhan tambah wara' dan tambah taat kepada. Oleh itu marilah kita pilih kawan hak kita nak berkawan. Pilih saing hak kita nak bersaing, kena pilih orang-orang yang soleh, baru Tuhan tambah kepada kita tu wara' dan taat kepada Allah SWT. Dan akhir sekalinya, yang ketiga, amalan yang kita kena buat di masa-masa penting ni, di celah-celah 2-10 ni, yang ketiganya selalu melaksanakan amalan menurut tuntutan takwa. Kita kena buat amal, buat kerja hak agama ni mengikut tuntutan hak takwa. Takwa ia ada mutalabat, tuntutan dia. Tuntutan dia iaitu hak lawazim dia. Iaitu sentiasa menjunjung perintah Allah, sama ada perintah yang disuruh maupun yang dilarang. Itu kelazimnya takwa.
Apabila kita duduk macam tu, jadilah kita segala apa yang kita lakukan itu amalan soleh. Jadi amalan soleh. Maka dengan itu jadilah kita hamba Allah yang dikasihi. Baru kita Tuhan kasih. Tidak itu Tuhan benci, Tuhan tak padu, tak peduli. Berkata Al-Hasanul Basri rahimahullah, Hasan Basri kata, min alamati i'radillahi ta'ala anil abdi. Alamat kata Tuhan paling tak peduli, tak padu kepada hamba dia nya, an yaj'ala syughlahu fima la ya'ni, bahawa Tuhan jadikan ia tu bekerja pada perkara yang tidak diingini. Perkara hak tak diingini, yakni perkara yang tidak dikehendaki oleh agama. Kita buat hak peri-peri, hak kosong-kosong, hak tak pakai nebe. Kita buat perkara yang tidak munafa'at. Agama tak suruh. Kita buat hak sia-sia, hak peri-peri. Orang ni orang yang Allah Ta'ala berpaling daripada dia. Kalau orang yang Allah Ta'ala kasih, Tuhan beri taufik dia, kau nak buat amal kebajikan. Kau banyak nak buat kebaikan, amal soleh. Dari satu kepada yang lain. Itu alamat Tuhan kasih. Alamat Tuhan berpaling ni, orang yang duduk kerja benda-benda tak pakai, benda sia-sia tu, celah kata hamba tu Allah Ta'ala tidak kasih. Allah Ta'ala berpaling. Dan di antara tuntutan takwa lagi, takwa ni satu tuntutan dianya, iaitu kita kena jaga akal kita kata, biar jadi akal senyuman. We mikir cara agama. Cara nak bina diri kita biar hidup beragama. Dan cara nak jaga agama kita biar maju. Jangan agama kita tu kau luntur, kau terhuna, kau lemah. Dan kena jaga sifat pemalu. Pemalu ni al-haya'u minal iman. Malu ni satu sifat daripada iman. Tak ada malu, tak ada iman. Tak malu ni berarti berani langgar hukum Allah. Kalau malu kerana benar tak apa. Ni hak malu nak buat kebaikan. Hak tu bukan. Dan yang keempatnya menjaga amal soleh, kena jaga. Tu tuntut takwa. Ini adalah Imam Ghazali panggil mutiara. Berkata Imam Ghazali rahimahullah, dia kata gini. Dia kata arba'atul jawahiri fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara. Mutiara ni perkara hak gomaha, mata. Mutiara ni permata. Intan permatanya ada 4 perkara hak tu hewi kepada hamba anak Adam ni. Yuziluha arba'atu asya'. Dia akan hilang dengan 4 perkara. 4 perkara mutiara ni tu hewi kepada kita anak Adam ni, dan hilang dengan 4 perkara. Mana dia? Amal jawahiru fal aqlu wad din wal haya'u wal amalus soleh. 4 mutiara hak tu hewi ni, satunya iaitu akal. Akal mutiara besar, harga mahal. Permata intan yang mahal. Dia tidak wi kepada makhluk lain. Nate buku dia tak, dia bodoh, dia hina tu buku tak ada akal. Manusia tu hewi akal. Tu kalau dia tak mikir hak tulah dia tu jadi turun pekat menate. Wadin dan agama, tu hewi agama. Kalau tak ada agama, tak teratur, tak maju. Hidup. Tengok kita kata orang sakai tu, tak ada agama, dia orang juga. Tapi kita ni ada akal, ada agama, jadi lebih maju banyak daripada hidup orang-orang hutan dan sakai dan sebagainya. Dan yang ketiganya wal haya'u. Ni permata maha juga tu hewi sifat pemalu. Malu nak minum arak, malu nak buat maksiat, malu nak deraka kepada Allah Ta'ala. Malu tak semaya. Jadi kalau tak ada sifat malu ni, maka dia tidak ada mutiara. Yang keempatnya wal amalu soleh, dan amal soleh. Amal soleh ni satu mutiara juga. 4 perkara Imam Ghazali kata mutiara hak maha Allah Ta'ala bagi kepada kita selaku anak Adam. Tapi hilang, dia akan hilang. Wa amma ma yuziluha, adapun perkara hak nak hilang 4 perkara ni,
Hak paling mahal ni fal ghadabu yuzilul akla, iaitu sifat pemarah. Sifat pongoh beruh marah kat orang tu, muka merah nyala nak marah kat orang tu adalah menghilangkan akal. Jadi akal hak kau mahal tadi kalau mari sifat beruh pongoh maka hilang, tak ada akal, turun jadi menatai. Yang kedua pula wal hasadu yuziluddin, dan hasad deki. Jadi deki kat orang, tak boleh duk nak cita-cita nak menjatuhkan nikmat orang lain. Nah, maka itu jatuh agama, hilang agama. Kalau ada hasad deki, hilang agama pada diri dia. Wattama'u yuzilul haya, Imam Ghazali kata. Dan tamak pula, halobo tamak harta orang, tamak nak makan hak orang. Nah, ni ramai pakak jadi tamak. Bukan hak kita orang tamadah saja, orang-orang lebih pun. Orang yang ada kerongkan tu, kerongkan ni boleh duit banyak sikit duit kerongkan, tamak nak make dia sore, anak-anak koli tak boleh. Orang-orang menakak pun tak nyuri duit. Tamak makan dia sore. Nah, yuzilul haya, menghilangkan sifat pemalu. Tamak so tu buai sifat malu. Dia tak ada malu pada tubuh badan kita, maka seorang itu tak jadi orang yang juruh, tak jadi orang yang mulia, tak ada sifat pemalu. Dan akhir sekalinya wal ghibatu tuzilul amal soleh, dan ghibah mengupak cerca orang, deroyak keburukan orang tu boleh menghilangkan amal soleh. Amal soleh kebajikan yang kita buat sebanyak mana, kalau ada mengacung duk mengupak hal orang, maka amal kebajikan kita tu dimakan oleh hasad deki tadi, maka hilang juga. Nah, hilang hasad deki, hilang gapo? Yuzilu al-amal soleh. Amal soleh kita tu habis makan di hasad deki. Na'udzubillahi min zalik. Oleh itu berapa perkara amalan, 3 perkara yang saya sebut. Nah, yang wajib kita kena beramal dan kita kena jaga, pelihara molek. Nah, kena raksa wai haidi perkara ni, iaitu takwa kita sekali dengan tutup teh kita, barulah kita akan jadi seorang hamba yang soleh yang dikasihi oleh Allah Taala. Dan apabila tiba masuk 10 awal Zulhijjah nanti, 2 minggu lebih-lebih lagi ni, kita akan masuk Ashrul Awail min Zulhijjah, maka kita sentiasa pula kuatkan amalan soleh kita. Semoga Allah Ta'ala ganda biar pahala kita tu seperti pahala berjihad. Nah, fisabilillah. Manakala kita taksir dan kita ihmal di cuang-cuang masa yang mahal ni, kita taksir, kita ihmal, gapo bahasa Sia panggil bukprong. Kita bukprong, tak buat amal, tak jaga takwa kita ni, maka kita akan jadi orang yang benggerak. Benggerak ni orang rugi. Bahasa Arab panggil al-muflis. Al-muflis. Kata al-hukama, orang bijak pandai Arab, dia kata al-muflisu salasatun. Hak benggerak sungguhnya 3 perkara, 3 orang. 3 orang ni orang hak benggerak. Siapa dia 3 orang? Satunya al-kalbus saidu, hanya buru. Hanya buru ni orang benggerak ni. Gapo? Yalhathu wa yadhhabu saiduhu li ghairihi. Lidah jelek, tuai dia percuk pergi suruh buru menatai, buru kijai mari, lidah jelek, letih ngangur dia tu. Tapi buru hak dia boleh tu, yadhhabu li ghairihi, boleh kat orang lain. Wak kelik buru dia boleh ke tuai. Dia tu lidah jelek, letih ngangur. Ni hak bergerak, rugi. Yang kedua, orang yang kedua al-bakhilu, orang bakhil. Orang bakhil ni yajma'ul mal, dia hipung harta. Hipung duit banyak dia, saya nak makan dia bakhil. Wa yadhhabu maluhu li ghairihi. Akhirnya harta dia dihipung boleh kat orang lain. Bergerak juga lagu tu. Hipung belana tapi akhir boleh kat orang lain. Dan akhir sekalinya wal murtabu, orang hak duk ngupak kat orang, mengacung cerca orang.
Yartabun nas, dia duk cerita. Cerita orang tu, cerita orang ni. Wa tadhhabu hasanatuhu li ghairihi. Dan kebajikan dia tu kena hidup bayar kepada orang hak dia cerita pada hari kiamat nanti. Hak ni hak bergerak 3 golongan ni. Itulah kita tahu. Nah, maka kita jagalah, kita jangan jadi masuk minta jauh daripada golongan ini. Nah, daripada mudah-mudahan kita ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hamba Allah yang dikasihi dan diredai. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qdi wa Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qad qala ta'ala fi kitabihil aziz innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma wa anjil mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.